Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kiramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharratin alfa marrah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menemukan kita sekali lagi dalam membicarakan tentang sirah nabawiyah, sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ini sebagai untuk kita mengingatkan antara satu sama lain, kita masih lagi dalam bulan Syawal yang mulia ini. Walaupun ada di antara kita sudah rasa bahawa Syawal ni macam dah tak ada, hari raya ni macam tak ada mood, tapi kita masih ingat, kita kena ingat kita masih lagi dalam bulan Syawal. Bermakna kalau ada di antara kita yang mendengar suara saya, yang melihat video ini, yang mendatangi pengajian ini masih lagi belum menunaikan, belum membuat puasa 6, masih lagi ada peluang untuk melakukan ibadat puasa 6. Kalau ada kemampuan, kalau ada kelapangan, ada kesihatan, buatlah. Supaya kita dapat diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pahala setahun. Kita nak puasa sebulan je, bulan Ramadan, kadang-kadang kita ni rasa penat. Kan? Maklum ada di antara kita tak enjoy puasa. Tapi dia suka datang bulan Ramadan, cuma dia tak enjoy puasa. Masya Allah. Cuma jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan pahala setahun ni, bermakna ni bukan pahala yang kecil. Pahala yang besar. Jadi kalau kita masih ada kemampuan, ada kelapangan waktu, ada kesihatan, maka berpuasalah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita taufik dan hidayat untuk kita dapat menambahkan ibadat-ibadat kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan-amalan kita, khususnya amalan yang telah kita lakukan sepanjang bulan Ramadan yang lalu, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita menyambung dalam sirah nabawiyah, di mana pada minggu yang lalu telah kita memasuki tajuk yang baru berkenaan dengan perang Fijar. Dan telah kita ketahui bahawa Fijar itu maknanya kejahatan. Kenapa dinamakan kejahatan? Kerana peperangan ini berlaku pada bulan haram. Dan kita sedia maklum bahawa orang-orang Arab sangat-sangat menghormati bulan haram yang 4. Bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rejab. Ini 4 bulan dinamakan bulan haram. Bukan sahaja zaman jahiliyah saja dihormati, bahkan dalam Islam juga bulan-bulan ini adalah bulan yang dihormati. Bulan yang mempunyai kelebihan mengandingi bulan-bulan yang lain. Lepas tu dalam sabda-sabda Nabi SAW yang lain, maksudnya puasa yang terbaik setelah Ramadan adalah puasa yang dilakukan di dalam bulan-bulan haram. Au kama qala, maksudnya hadis. Jadi, bila kata bulan haram, bermakna bulan yang kita dituntut untuk memperbanyakkan amalan. Walaupun bulan-bulan yang lain kita dituntut untuk memperbanyakkan amalan, tapi lebih-lebih lagi bila kita dalam bulan-bulan haram. Macam puasa, kita dilarang ketika berpuasa untuk bercakap bohong. Bukan maksudnya bulan Ramadan saja tak boleh cakap bohong, tak. Tapi kerana berbohong itu boleh menggugurkan pahala puasa kita.
Jadi kita dilarang untuk bercakap bohong ketika kita sedang berpuasa. Maka begitu jugalah kita apabila berada dalam bulan-bulan haram. Kita dituntut untuk memperbanyakkan amalan kita. Jadi balik tentang perang Fijar ini, orang-orang Arab ni sangat menghormati bulan-bulan haram, di mana mereka mengharamkan peperangan dalam bulan haram. Tak boleh ada perang. Jadi kalau pagi, kalau maghrib ni, malam ni dah masuk contoh dah masuk Zulkaidah, contoh kita sekarang bulan Syawal ni, malam ni nanti dah masuk Zulkaidah, maka mereka akan besok kira perang habis. Tak boleh buat apa-apa. Yang bergaduh, yang silaturahim kena sambungkan balik. Yang perang kena stop perang. Tak boleh perang. Tak boleh perang. Jadi bila mana mereka tak boleh perang, maka mereka menggandakan kegiatan-kegiatan dalam bulan-bulan ini. Seperti mereka akan mengadakan pasar-pasar yang khusus. Seperti pasar Ukaz, pasar Zul Majaz dan pasar Mujannah. Jadi penuh lah. Jadi mereka ni sepanjang bulan haram ni ada macam so-called bahasa kita lah, macam fun fair. Macam bahasa kita ni macam fun fair. Kira ada pasar malam lah, senang cakap. Ada pasar malam sepanjang bulan-bulan haram ni. Ni kalau kita nak faham lah. Bukan zaman dulu ada pasar malam. Nak cuba kita fahamkan saja. Dan juga kita telah kongsikan, telah mendengarkan sebahagian daripada sabda Nabi SAW, di mana Nabi bersabda, aku telah ikut menghadirinya, yang ini perang Fijar, bersama bapa-bapa saudara aku, dan aku juga turut melepaskan beberapa anak panah dalam peperangan itu, dan aku merasa tidak senang hati kalau tidak melakukannya. Jadi ini dibawakan, disertakan bersama dalil berkenaan dengan Nabi punya participate dalam perang Fijar. Baik. Dan adalah umur Nabi SAW ketika itu 14 tahun. Dan ada riwayat mengatakan 15 tahun. Dan ada juga mengatakan 20 tahun. Ini pun kita telah lalu pada minggu yang lalu. Dan juga ini merupakan Fijar yang keempat. Fijar yang diikuti, yang disertai Nabi SAW ini adalah Fijar yang keempat. Peperangan Fijar yang keempat. Manakala Fijar yang pertama berlaku ketika baginda Nabi SAW berumur 10 tahun. Macam mana perang Fijar yang pertama ni boleh berlaku? Saya akan cuba untuk kongsikan keempat-empat Fijar ini supaya kita lebih mengerti. Memang dalam kitab catatan sejarah, tak semua kitab-kitab sirah yang akan menerangkan tentang perang-perang Fijar yang lain. Tapi ini apalah, berkat mungkin doa pada jemaah sekalian, saya cuba untuk korek, untuk mencedok, mengeluarkan berbagai sumber-sumber, reference-reference yang boleh saya jumpa. Mungkin ada lagi reference yang saya tak jumpa, wallahu a'lam. Tapi ini apa yang Al-Fakir jumpa, dia ada menerangkan beberapa jenis perang Fijar. Baik, kita lalu yang pertama dahulu. Yang pertama, Fijar yang pertama berlaku yang tadi kita lalu, bahawa baginda ketika itu berumur 10 tahun. Dan dia berlaku di pasar Ukaz. Bila kata pasar Ukaz, bermakna automatik dia dalam bulan haram. Ada kata dia dalam bulan Syawal. Wallahu a'lam. Meletus di pasar Ukaz. Dan dia melibatkan pertempuran antara kabilah Kinana dengan Hawazin. Gaduh. Puak Kinana dengan puak Hawazin bergaduh. Dua-dua ni orang Arab lah. Bukan satu orang Jawa, satu orang French, tak. Dua-dua ni orang Arab. Tapi golongan Arab lah, tapi bergaduh. Macam mana boleh bergaduh? Pertelingkahan ini terjadi apabila Badar bin Mashar, seorang yang bernama Badar bin Mashar, yang merupakan dari kabilah Kinana. Dia merupakan pembaca sajak dan syair. Sambil menghunuskan sebilah pedang yang tajam dan berkata. Jadi dia ni, Badar bin Mashar ni, dia tunjuk lawa lah orang kata. Act sikit. Dia act banyak lah, bukan tunjuk sikit. Act banyak. Dia tunjuk lawa depan halayak orang. Bagaimana ketika orang sedang nak berjual beli dan sebagainya, dia naik atas bukit. Atas bukit yang boleh dilihat oleh orang ramai. Sambil pegang dia punya pedang. Sedang pegang dia punya pedang ni. Dan dia membaca syair. Apa yang dia kata dalam syair tersebut, dalam ringkasan terjemahannya, aku adalah orang yang paling terhormat.
Sesiapa yang merasa lebih hormat, lebih mulia daripada aku, maka tebas aku dengan pedang ini. Ni kerek lah orang kata. Jadi dia ni naik atas bukit panjat, pekik macam gitu. Pegang pedang, aku ini adalah orang yang mulia. Aku ini adalah orang yang terhormat. Barang siapa yang rasa dia lebih hormat daripada aku, maka sila ambil pedang aku dan tebas aku dengan pedang ini juga. Jadi, bila dia dah cakap macam gitu, tiba-tiba seorang lelaki lompat kepadanya dan merampas pedangnya, langsung menebas kakinya sehingga menyebabkan dia jatuh. Satu orang ni nampak, dia ni sudah tunjuk lawang. Dia pun naik, daripada bangsa Hawazin, daripada puak Hawazin, dia pun naik, dia lompat, dia pun ambil, rampas itu pedang, tebas kaki dia. Member bila dah kena tebas, tergolek lah. Tergolek daripada atas bukit sampai ke bawah bukit. Golek-golek ni bukan golek-golek Hindustan tau. Golek-golek Hindustan tu atas rumput golek, golek-golek lagu stop. Golek-golek sambung balik. Dah bangun, lagu pun sambung balik. Ni golek ni bermakna dah kena tebas kaki. Cedera ni. Batu bukit, gedebak sampai bawah. Itulah action sangat lah bahasa kita. Itulah tunjuk lawa sangat kan padan muka. Baik. Jadi bila dia dah jatuh, orang-orang ramai ni nampak, alamak, puak aku sudah kena debik. Ini puak aku sudah kena bedal ke atas. Maka orang ramai pun berkecamuk dan hampir berlaku pertumpahan darah. Tetapi mereka berhenti kerana mereka sudah menyedari puncanya. Jadi bila ini Kinana, bangsa Kinana nampak bangsa dia punya orang jatuh daripada bukit. Nampak pula ada orang ke atas daripada puak Hawazin sedang pegang pedang dia. Nampak sah dia yang tolak ataupun dia yang cederakan si puak Kinana itu. Maka puak Kinana sudah mengamuk. Nak berperang dengan puak Hawazin. Sampai dah ada orang tengah menceritakan perkara yang sebenarnya. Ada yang mengatakan yang menceritakan itu adalah daripada puak Hawazin sendiri. Dia yang ceritakan bahawa dia merasa dia yang paling mulia. Dan dia menceritakan bahawa puak Kinana itu yang mencabar. Siapa yang rasa lagi mulia, sila tebas aku. Maka begitulah terjadinya perang Fijar yang pertama. Bermakna bila kata perang Fijar, dia terjadi pada bulan haram. Baik. Itu kisah yang pertama. Tak jadi perang Fijar kerana bila dapat tahu, dapat dileraikan. Tak jadi gaduh. Baik. Orang Arab ni, kita mungkin pernah lalu juga beberapa pengajian yang lalu tentang bab sirah ini. Mereka ini, yang baiknya yang kita boleh ambil adalah mereka kuat sifat perkauman. Mereka ini adalah orang yang kuat sifat perkauman mereka. Jadi kalau ada di antara saudara mara mereka atau orang yang sebangsa dengan mereka, mereka akan tuntut bela. Mereka akan balas. Jadi ini yang sepatutnya kita contoh. Walaupun ini zaman jahiliah. Zaman sebelum kedatangan Islam, tetapi tetap kita boleh mengambil manfaat. Boleh kita ambil pelajaran daripada apa yang berlaku ataupun akhlak-akhlak yang baik yang boleh kita contohi daripada sifat-sifat mereka. Mereka ini adalah orang yang kuat sifat perkauman. Jadi kalau apa yang kita boleh ambil daripada sifat itu adalah kalau ada di antara saudara mara kita yang berniaga, kita sokonglah. Kalau dia contoh sepupu kita ke, anak saudara kita ke, bapa saudara kita ke, baru nak start bisnes, dia jual apa? Dia jual kain telekung contoh. Kita sebagai saudara sokong dulu. Jangan kita sebagai saudara tengok mana je dapat modal tu. Itu mesti menang loteri terus nak beli telekung nak jual. Kita sebagai saudara sepatutnya bukan orang yang first to condemn. Bahkan tak boleh condemn pun. Kita sokong. Kerana ini berniaga. Dan berniaga yang jujur itu dirahmati, ada berkat. Jadi kita sebagai saudara, kalau ada saudara mara kita yang dah start mula jual-jualan, kita sokong. Jangan kita menjadi orang yang menolong untuk menjatuhkan kita family punya bisnes. Walaupun tak ada kena dengan kita. Kita tak ada chip ke, kita tak ada macam ada contribute sikit, tak ada. Tak ada saham ke, tak ada. Kita langsung tak ada. Jadi apa yang kita boleh buat? At least kita belilah. Kalau kita tak rasa kita mampu beli, sokong dengan doa. Sokong dengan kata-kata dorongan supaya dia terus berniaga. Jadi ini yang sepatutnya ada di antara kita.
terutama kita yang sebangsa dengan Islam. Yang beragama Islam, mestilah kita saling satu sama lain, membantu antara satu sama lain, sokong antara satu sama lain jika mana kita ada kemampuan. Jika mana kita ada kemampuan, sokonglah. Yang penting kalau kita tak nak sokong, paling-paling pun kita doakan, dorongkan. Kalau kita tak boleh nak doakan, betul-betul tak busy ke apa, jangan kita menjadi orang yang tali barut, yang merosakkan perniagaan saudara mara kita atau orang yang sebangsa dengan kita. Kalau anda kata orang itu berniaga, orang Islam kita, tapi dia berniaga tipu. Bermakna dia berniaga, kata jual onde-onde, ada kelapa, datang tak ada kelapa. Onde-onde kelapa kau buat sendiri. Ada pula gitu onde-onde tak ada kelapa. Kelapa dah habis, santan tak jual lagi kat kedai. Contohlah, kita tahu ni macam kena scam lah, orang kata bahasa sekarang ni. Maka jangan kita memburukkan dia di depan rakyat ramai. Dia ramai. Kita cuma tegur dia. PM dia sendiri, personal message ke apa yang kita boleh communicate dengan dia supaya tidak make it public. Cakap dengan dia, saudara ni awak buat ni tak amanah ni, jual macam ini haram. Cakap yang baik-baik. Cakap yang tegas tapi baik. Jadi kita jangan memburuk-burukkan. Letak kat Facebook, letak kat ni, jangan. Mungkin hari itu dia tersilap. Mungkin, mungkin order yang kali itu dia terlupa nak letak dia punya kelapa. Wallahualam. Ni sebagai contoh saja. Cuma contoh, kita sebagai orang Islam, sepatutnya sifat perkauman kita mesti kuat. Al-mu'minuna, kata Nabi SAW apa? Orang beriman itu seperti, orang mukmin itu seperti bangunan yang saling menguatkan antara satu sama lain. Jadi kalau antara kita sendiri, silaturahim tak okey, kita dengan saudara pun tak okey, saudara kita buat bisnes mana pun kita tak pernah nak sokong, tak pernah nak beli, malah kita pun condemn. Jadi macam mana kita sebagai umat Islam, silaturahim kita nak kuat? Kalau kita dengan saudara kita, jangan cakap pasal orang agama Islam dulu. Kita dengan saudara kita sendiri tak sokong antara satu sama lain. Wah, na'uzubillah. Jadi, bila kita nampak ni macam mana sifat perkauman yang kita ambil daripada Puak Kinana dan juga Hawazin ini, kita ambil pelajaran. Sokong antara satu sama lain, sokong. Walaupun adik-adik kita sendiri, alah adik-adik aku nanti kau confirm, nanti dia kasih aku free. Walaupun sedemikian, kita kena sokong juga. Berikan belas kasihan, tolong antara satu sama lain. Mana tahu besok lusa kita pula yang nak berniaga, nanti orang-orang ini juga yang akan tolong kita. Subhanallah. Baik. Yang kedua pula, fijar yang kedua pula berlaku. Macam mana boleh berlaku? Dia ceritakan di sini, seorang perempuan dari Bani Amir sedang berada di Pasar Ukas. Pasar Ukas juga. Dia popular ni Pasar Ukas. Kalau kita baca kitab sejarah ni, kitab sirah ni, banyak kali kita akan jumpa Pasar Ukas ni. Tiba-tiba datang seorang pemuda dari Kinana, meminta agar dibuka penutup muka perempuan itu, tetapi dia enggan. Datang seorang pemuda yang nakal, yang jahat. Dia minta agar perempuan itu buka kain mukanya supaya dia nak melihat. Subhanallah. Tapi perempuan itu tak mau. Tak nak. Tak boleh. Kemudian, setelah itu pemuda itu duduk di belakang perempuan itu sedang dia tidak sedar dan mengikat kainnya ke sebuah kayu. Apabila perempuan itu bangun, maka terbukalah auratnya dan langsung ditertawakan manusia. Perempuan itu langsung memanggil, "Wahai Bani Amir." Langsung mereka keluar dengan senjata. Manakala pemuda itu memanggil, "Wahai Bani Kinana," maka terjadilah peperangan. Yang salah siapa? Bani Kinana. Jadi Bani Kinana ni, pemuda ni yang nakal ni, bila dia tak nak minta perempuan tu buka kain cadar mukanya itu, dia minta buka, perempuan ni tak nak, maka pemuda ni nakal, jahat. Dia buat apa? Dia ikat kain perempuan itu di sebuah kayu. Ikat kain perempuan itu di sebuah kayu. Jadi kain sebelah bawah maknanya. Jadi bila dia ikat, perempuan ni tak sedar. Mungkin panjang ke macam mana, wallahu alam. Perempuan ni tak sedar. Jadi bila perempuan ini bangun, perempuan ni bermakna daripada Bani Amir. Jadi bila perempuan ini bangun, kain bawahnya tu terbuka. Nampak aurat sebelah bawah, na'uzubillah. Jadi bila perempuan ini dah bangun, nampak aurat sebelah bawah, maka orang-orang di sekeliling itu ketawakan perempuan tu. Sambil pemuda itu lagilah ketawakan. Kan
kalau bahasa kita kan kurang ajar. Kan kurang ajar. Kalau saudara kita kena macam itu, mesti kita akan tuntut bela kan. Ini namanya kurang ajar. Jadi bila perempuan dah kena macam gitu, dalam keadaan melari, dipanggil, terpanggil, wahai Bani Amir, wahai Bani Amir. Maka Bani Amir keluar. Bani Amir keluar, membawa senjata. Bani Kinana, pemuda ni pula bila dia nampak, dia pun takut, dia pun panggil, wahai Bani Kinana. Maka Bani Kinana pun keluar. Maka jadilah peperangan. Tapi ada sebuah riwayat yang lain yang saya baca, dia mengatakan peperangan itu pun terberhenti kerana mereka diberitahu oleh perempuan itu setelah daripada Bani Amir itu menceritakan perkara yang sebenar berlaku. Akhirnya pemuda itu yang dihukum oleh Bani Kinana. Jadi jahatlah. Walaupun kita nampak kejahatan pemuda tersebut, walaupun kita nampak keaiban yang tertimpa kepada perempuan tersebut, kita masih lagi melihat sifat perkauman yang kuat di antara Bani Amir sesama mereka dan juga Bani Kinana sesama mereka. Subhanallah. Perkara ni penting. Dua kali perang Fijar ni berlaku kerana perkauman. Bukan kerana dua kali ni aja. Bahkan semua peperangan Fijar ini kerana perkauman. Subhanallah. Kerana perkauman. Tapi bukan maknanya kita punya saudara kena uji, kena hina. Kita pun tuntut bila pergi bawa kapak ke, bawa ketuk besi pergi serang rumah orang tu, tak. Zaman sekarang ni sudah ada peraturan-peraturan. Setidaknya kita membela dengan cara apa yang kita boleh. Baik. Kemudian dalam kitab Sirah Al-Halabiyah, ini masih lagi saya ambil daripada kitab Sirah Al-Halabiyah, beliau mengatakan nak menunjukkan bahawa memang daripada dahulu orang-orang zaman jahiliyah sudah terbiasa dengan menutup muka. Orang-orang jahiliyah terlebih zaman dahulu sudah terbiasa dengan menutup muka. Jadi mereka menutup muka dengan cara apa? Wallahu a'lam, tapi mereka dah terbiasa dengan menutup muka. Nampak mata ke, tak nampak mata ke? Masya-Allah. Sudah terbiasa adat mereka itu dalam daripada zaman jahiliyah itu sudah ada. Jadi bila perkara itu dibawa kepada dalam Islam, maka perkara yang baik maka itu dikekalkan dalam Islam. Sebab tu ada selisih di antara para ulama, hukum bagi perempuan melihatkan wajahnya. Kalau ikut mazhab Syafi'i, hukumnya adalah wajib tutup. Terutama jika mana perempuan itu boleh menimbulkan fitnah. Terutama kalau perempuan itu boleh menimbulkan fitnah. Baik. Dan juga dalam mazhab lain, tak silap mazhab Hanafi mengatakan tak wajib. Allah yang penting, perkara ini sudah ada daripada zaman jahiliyah. Dan dia bukan mengatakan bahawa pakai purda atau menutup nikab ini adalah adat orang Arab. Tak. Dia adalah daripada Islam. Daripada Islam, kerana Islam mengekalkannya. Kerana Islam mengekalkannya. Macam contoh, kita pakai serban. Memang ada sunnah Nabi SAW memakai serban. Walaupun pakai serban itu, daripada zaman jahiliyah sudah ada. Cuma serbannya itu berbeza. Cuma cara pemakaian serbannya itu berbeza. Jadi pemakaian serban itu diteruskan sampai pada zaman Nabi SAW. Dan diteruskan seterusnya. Jadi bukanlah kita nak kata serban itu adalah adat. Macam dulu orang-orang Arab, mereka itu memakai janggut. Dan perkara itu diteruskan sampai zaman Islam. Sampai zaman kita, bahkan Nabi sendiri kata suruh perintahkan untuk memelihara janggut. Bermakna pemelihara janggut ini dia bukan adat, dia adalah sebuah ibadat. Kerana perintah Nabi SAW. Jadi kalau kita dengar ada orang mengatakan dia adalah adat, itu salah faham. Kerana Nabi SAW dah bersabda dalam hadis Bukhari ada. Kata saya, Nabi menyuruh menyimpan janggut. Of course lah, kenapa Nabi suruh simpan janggut dan buang misai atau memendekkan misai itu, ada selisih di antara ulama' yang bukan untuk tempat ini kita bahaskan. Cuma nak cakap sini, adat yang baik kita teruskan. Adat yang baik kita teruskan. Baik. Contoh adat yang baik yang kita teruskan seperti bila kita jalan depan orang tua, kita tunduk. Kan? Itu namanya adat. Dan juga dalam masa yang sama itu adalah adab. Ada orang-orang kita. Kalau orang Arab dulu, kalau dulu sana mereka tak ada lalu je. Tak ada tunduk.
Tapi ada sebagian mereka yang tunduk kerana menghormati orang yang mereka lalu. Subhanallah. Jadi mana yang baik, kita kekalkan. Buat terus. Jangan kerana ala ustaz ni adat lah ustaz tak ada pahala. Kalau kita niat itu kerana menghormati, kerana buat perkara-perkara yang baik, maka insya-Allah dia mendatangkan pahala. Insya-Allah. Baik, mengikut kepada niat kita lah. Baik, sambung. Fijar yang ketiga. Fijar yang ketiga adalah seorang dari bangsa Kinana. Daripada tadi bangsa Kinana. Ni macam bangsa Kinana ni macam bangsa cari pasal je. Masya-Allah. Nabi SAW daripada bangsa Quraisy. Sampai kepada bangsa Quraisy, bin Fihr, bin Malik, bin Nadir, bin Kinana. Bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Subhanallah. Baik. Fijar yang ketiga, seorang daripada bangsa Kinana berhutang dengan seorang lelaki dari Bani Amir. Tadi Bani Kinana cari pasal dengan Bani Amir. Yang ini pula Bani Kinana hutang dengan Bani Amir. Tetapi lelaki Bani Kinana itu selalu minta ditangguhkan pembayaran hutang itu hingga jadilah perkelahian yang membawa kepada peperangan. Ni orang Arab dulu punya style. Tak ngam je, tak okey je, perang. Jadi Bani Kinana ni ada hutang dengan Bani Amir. Ni perang Fijar yang ketiga. Ini Bani Kinana ada hutang dengan Bani Amir. Jadi bila asal Bani Amir minta, Bani Kinana ni kata nantilah minggu depan. Datang minggu depan kata bulan depan. Datang bulan depan nantilah tahun depan. Tangguh sampai jadi bergaduh. Jadi bila jadi bergaduh, as usual, mereka akan panggil kaum mereka, jadi peperangan. Jadilah peperangan. Subhanallah. Jadi inilah perang Fijar yang ketiga. Dia ringkas lah. Dia ringkas bagaimana perang-perang Fijar itu berlaku. Jadi kita dah lalu 1, 2, 3. Sekarang ni masuk Fijar yang keempat. Yang disertai oleh baginda Nabi SAW. Adapun perang Fijar yang keempat, penyebab perang ini adalah bahawa Urwah Ar-Rahal namanya dari Puak Hawazin melindungi unta pengangkut barang kepunyaan An-Nu'man bin Al-Munzir untuk dijual di pasar Ukaz. Saya ulang sekali lagi. Ada seorang yang bernama Urwah bin Ar-Rahal. Urwah Ar-Rahal. Urwah Ar-Rahal ini dia daripada Puak Hawazin. Tadi kita dah sebut Puak Hawazin tadi siapa? Yang mula-mula tadi kisah di pasar Ukaz. Yang satu Bani Kinana pergi naik atas bukit kan. Kemudian satu daripada Puak Hawazin datang pergi tebas kaki dia dengan pedang dia. Maka ini pun yang keempat ni pun sama juga. Jadi Urwah Ar-Rahal ini daripada Puak Hawazin. Dia ini macam orang kata dibayar. Dibayar oleh di-employ oleh Nu'man bin Al-Munzir. Apa dia kena buat? Dia kena bawa unta-unta yang mempunyai barang-barang. Barang-barang ini buat apa? Untuk dijual di pasar Ukaz. Jadi ringkas dia, Nu'man bin Al-Munzir suruh ni Urwah Ar-Rahal untuk bawa barang-barang dia, bawa unta-unta dia yang berisi barang perniagaan untuk dijual di pasar Ukaz. Baik. Maka wakil suku kaum Kinana iaitu Barrah bin Al-Barrad bin Qais. Al-Barrad bin Qais ini daripada Kinana berkata kepada Urwah Ar-Rahal. Dia datang kepada Urwah Ar-Rahal. Siapa ni? Al-Barrad bin Qais daripada Kinana datang kepada Urwah Ar-Rahal. Dia berkata apa? Apakah engkau memberi perlindungan pada unta tersebut dari Kinana? Apakah engkau memberi perlindungan pada unta tersebut dari Kinana? Kerana Nu'man bin Al-Munzir tadi yang mempunyai si employer tu adalah daripada bangsa Kinana. Baik. Jadi Urwah Ar-Rahal ni menjawab benar. Bahkan lebih dari itu, aku juga melindungi dari semua manusia. Jadi Al-Barrad ni ditanya kepada Urwah Ar-Rahal,
apakah engkau ini disuruh untuk menjaga barang-barang unta tersebut? Maka Urwah Ar-Rahali kata, ya, bahkan aku menjaganya, aku juga melindunginya daripada semua manusia. Bukan sahaja menjaga, bahkan aku melindunginya daripada semua manusia. Baik. Kemudian, setelah itu Urwah Ar-Rahal keluar membawa unta tersebut. Barrat juga keluar untuk mengintai kelingan Urwah Ar-Rahal. Apabila Barrat mendapati Urwah dalam keadaan mabuk dan langsung tidur, maka dia langsung datang dan mengejutnya, langsung membunuh. Ini subhanallah. Jadi bila setelah selesai dialog tu, Urwah Ar-Rahal ni jalanlah pergi keluar bawa unta tersebut. Nak pergi pasar Ukas. Maka si Barrat ni ada lihat, ada ngintai kat mana si Urwah ni pergi. Sampai satu tempat, si Urwah ni biasalah ada orang-orang Arab dahulu, mereka itu gemar untuk meminum arak. Jadi bila dah mabuk-mabuk, mereka pun tertidur. Mereka pun tidurlah. Maka si Barrat ni cari can, datang kepada si Urwah ni, datang, dia kejut dulu pula tu. Dia kejut. Maka Barrat ni, Urwah kata, tolonglah, jangan lepaskan aku, janganlah bunuh aku. Tapi si Barrat ni tak peduli, dia langsung membunuh si Urwah. Si Barrat ni langsung membunuh Urwah. Baik. Jadi bila si Urwah ni dah mati, maka seseorang datang menemui orang-orang Quraisy kemudian berkata, sesungguhnya Al-Barrat telah membunuh Urwah padahal mereka sedang berada di bulan haram di Ukaz. Si Barrat ni pula bila membunuh si Urwah, ketika itu adalah pada bulan haram. Dia bunuh si Urwah ni ketika bulan haram. Jadi itu yang orang beritahu pada orang-orang Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya Al-Barrat telah membunuh Urwah ketika sedang mereka berada pada bulan haram di pasar Ukas, di Ukas. Subhanallah. Orang-orang Quraisy segera berangkat ke tempat orang-orang Hawazin tanpa diketahui oleh mereka. Ketika orang-orang Hawazin mendengar keberangkatan orang-orang Quraisy, mereka mengejarnya. Setelah itu orang-orang Quraisy memasuki tanah haram. Namun Hawazin menahan diri dan tidak mengejar mereka. Jadi orang-orang Quraisy ni bila dengar, maka mereka segera berangkat ke tempat orang Hawazin. Bermakna ni, bila sampai ke tempat Hawazin, dan bila tanpa orang-orang Hawazin ni mengetahui. Jadi bila orang-orang Hawazin tahu orang-orang Quraisy sudah sampai, maka Hawazin pula kejar. Sampailah orang-orang Quraisy ni masuk ke tanah haram. Jadi bila masuk ke tanah haram, Hawazin tahan diri daripada tidak untuk mengejar mereka kerana tak boleh perang di kawasan Masjidil Haram. Di kawasan tanah haram tak boleh. Di kawasan tanah haram tak boleh dilakukan peperangan. Tapi yang silapnya adalah daripada Bani Kinana tu. Silapnya tu daripada Bani Kinana. Maaf, Al-Nu'man bin Muzir tu bukan Bani Kinana. Yang Al-Barra' bin Qais itu yang Kinana. Al-Barra' bin Qais itu yang daripada bangsa Kinana. Maka dia yang sebenarnya cari pasal. Dia yang cari pasal pergi bunuh Urwah yang daripada puak Hawazin. Daripada puak Hawazin, bunuh pula di bulan haram di pasar Ukas. Jadi itulah yang menimbulkan perkelahian. Jadi bila orang Hawazin ni tak boleh masuk, maka keesokan harinya pihak Kinana dibantu oleh orang Quraisy bertempur kembali dengan puak Hawazin. Baik. Jadi ini ada dikatakan selisih di antara para ulama sejarah. Kenapa mereka boleh berperang sedangkan ini bulan haram? Jadi ulama mengatakan hari yang mereka berperang itu, hari yang si Barrat bunuh si Urwah itu masih lagi dalam bulan haram. Jadi bila dah kejar, tak boleh lagi masuk Masjidil Haram ataupun tanah haram, keesokan harinya itu sudah selesai. Dah bukan lagi bulan haram. Sebab itu puak Kinana itu dibantu oleh orang-orang Quraisy. Sedangkan orang-orang Quraisy ni orang yang sangat berpegang kepada, sangat menghormati bulan-bulan haram. Subhanallah.
Maka demikianlah perang itu berlangsung berhari-hari. Ada yang mengatakan 4 hari dan ada pula yang mengatakan 6 hari. Jadi berlakulah peperangan itu. Ada yang mengatakan 4 hari peperangan itu sepanjang berlaku dan ada yang mengatakan 6 hari. Sebahagian dari hari-hari itu dihadiri oleh Nabi SAW. Hari-hari yang dihadiri oleh Nabi, ada sebahagian daripada hari-hari tersebut, ada yang kata 2 hari, ada yang kata 3 hari, dihadiri oleh Nabi SAW. Ada yang mengatakan bahawa Nabi SAW bukanlah disuruh untuk menghadiri perang itu membunuh, tak. Tapi Nabi disuruh untuk mengangkat panah-panah yang ada di situ. Jadi boleh diberikan kepada pakcik-pakcik Nabi untuk dilempar kembali kepada musuh. Baik. Dan dalam kitab Sirah Al-Habiyah yang mengatakan hari yang dihadiri oleh Nabi SAW, maka puak Kinana, puak Quraisy dapat mengalahkan puak Hawazin. Tapi hari yang Nabi tak datang, puak Hawazin pula yang dapat mengalahkan puak Kinana dan juga puak Quraisy. Baik, subhanallah, itu adalah kelebihan yang Allah berikan berkat adanya bersamanya Nabi SAW. Baik. Kemudian dia kata sini, pada hari ketiga dari peperangan itu, pihak Quraisy diketuai oleh Harb bin Umayyah. Diketuai oleh Harb bin Umayyah, yang akhirnya peperangan ini berakhir dengan sebuah perjanjian di antara pihak Kinana dan Quraisy terhadap Hawazin. Jadi setelah hari ketiga daripada peperangan, maka Harb bin Umayyah, siapa ni Harb bin Umayyah? Bapanya Abu Sufyan. Sayyidina Abu Sufyan radhiyallahu anhu, beliau ni walaupun awalnya belum masuk Islam, tapi setelah pembukaan kota Mekah, beliau dan isterinya masuk Islam. Isterinya yang bernama Hindun, yang kita ketahui bahawa beliau itu yang memakan hatinya Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu setelah peperangan Uhud. Apapun, Allah berikan pada mereka nikmat Islam dan iman. Baik. Jadi, balik pada cerita tadi, Harb bin Umayyah ni, beliau ni adalah bapanya Abu Sufyan. Dan yang kedua, Harb bin Umayyah ini adalah best friendnya Abdul Muttalib. Subhanallah. Abdul Muttalib punya best friend adalah Harb bin Umayyah. Siapa ni Abdul Muttalib? Datuknya Nabi SAW. Datuknya Nabi punya best friend inilah Harb bin Umayyah. Subhanallah. Jadi kalau kita baca kitab-kitab sirah yang ringkas, kita tak tahu pun Harb bin Umayyah ni siapa. Apa hubungannya dengan Abdul Muttalib? Apa hubungannya dengan Abu Sufyan? Baik, dahlah Harb bin Umayyah ini adalah best friendnya Abdul Muttalib. Abu Sufyan pula adalah bapa mertuanya Nabi SAW. Subhanallah. Abu Sufyan pula adalah bapa mertuanya Nabi SAW. Abu Sufyan punya adik kahwin dengan Abu Lahab, yang kita panggil Ummu Jamil. Ni kalau Ustaz, saya tak faham lah Ustaz. Ustaz dah bilang nasab ni dah macam keluarga 69. Dia kahwin dia ni kahwin dia, dia ni kahwin dia, dia ni kahwin dia. Lebih kurang halal macam gitulah. Orang-orang dahulu tu memang dia kahwin each other yang dekat dengan mereka. Yang ada hubungan lah dengan mereka. Kahwin dua pupu, kahwin sepupu yang sepupu mak, sepupu bapa. Ala kuliah tu tidaklah satu kesalahan. Tidak menjadi satu kesalahan. Baik. Jadi ni saya cuma bilang lah, memang yang dengar ni mungkin akan pening lah. Alamak, Ustaz tadi kata kawan baik. Lepas tu kata dia bapa mentua. Lepas tu ni adik dia kahwin isteri punya Abu Lahab. Alamak Ustaz, dia punya laki, punya bini, punya pakcik. Macam itulah contoh. Baik. Jadi setelah hari ketiga, Harb bin Umayyah ni menjadi panglima peperangan. Sampailah habis. Sampailah kedua pihak come to agreement antara Kinana dan Quraisy dengan puak Hawazin. Apa yang mereka agree? Mereka agree adalah di mana pihak Quraisy setuju untuk membayar diah mereka yang terkorban dari Hawazin dan memaafkan diah untuk mereka. Persetujuan ini berlaku pada bulan Syawal tahun berikutnya di Pasar Ukaz. Jadi bila dah selesai, maka pada tahun hadapan, maka mereka terpaksa come to agreement untuk membayar diah. Diah ni yang kita panggil sebagai blood money. Kalau dalam Islam, kalau kita bunuh orang, sengaja atau tak sengaja,
maka kita kena denda bayar 100 ekor unta. 100 ekor unta. Kalau satu unta 2,000 kali 100, kira sendiri. Jadi ini dalam hukum Islam pun ada. Jadi mereka pun sudah ada dia dalam mereka. Jadi puak Quraisy ini setuju untuk membayar dia kepada puak Hawazin. Kalau itu untuk dia. Tapi dalam masa yang sama, dalam kitab yang lain saya baca, dan puak Quraisy juga setuju untuk meminjamkan, untuk memberikan 10 orang pemuda yang kuat-kuat daripada mereka, diberikan kepada puak Hawazin untuk membantu mereka dalam urusan mata mereka, perniagaan dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama, orang-orang Quraisy ini memaafkan dia daripada puak Hawazin. Pasal bila dari peperangan, mesti ada berlaku terbunuh antara satu sama lain. Jadi mana yang termati daripada puak Hawazin, itu dibayar oleh orang-orang Quraisy. Mana yang mati daripada puak Quraisy, itu dimaafkan oleh orang-orang Quraisy. Dan juga Kinanah. Kenapa mereka buat sedemikian? Kerana mereka nak tutup malu lah. Kerana perbalahan ataupun perperangan ini berlaku, perkelahian ini berlaku daripada salah mereka sendiri. Kan? Yang tadi Barrat itu sendiri yang pergi bunuh Urwah. Urwah Ar-Rahal. Jadi gara-gara dia si Barrat ini pergi bunuh, maka terjadi peperangan. Siapa tu Barrat? Puak Kinanah. Jadi bila berlaku sedemikian, maka salah si Barrat. Maka sebab itulah puak Quraisy ini lebih lagi memberikan dia punya reward dia, memaafkan dan juga memberikan 10 orang pemuda lelaki kepada puak Hawazin untuk digunakan dalam urusan mereka selama setahun. Subhanallah. Jadi inilah yang kita dengar mengenai dengan tentang perang Fijar ini, yang 4, dan yang terakhir itulah yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Cuma apa yang poin penting yang kita boleh ambil daripada, ataupun faedah penting yang kita boleh ambil daripada peperangan Fijar ini adalah sifat perkauman kita nak kena kuat. Maknanya kita kena bantu antara satu sama lain, membela antara satu sama lain. Jangan kita duduk diam. Jangan kita biarkan, jangan kita tak tolong antara satu sama lain. Wallahu a'lam bisawab. Subhanallah. Kita sampai di sini dahulu perjumpaan kita kali ini. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan insyaAllah dengan memulakan tajuk yang baru insyaAllah. Kita tutup dengan surah Wal Asri dan tasbih kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ila huna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.